Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Saya Dr. Yahya Abdullah bersama dengan anda semua kali ini di dalam segmen baru kita iaitu Talk Gear. Okey, apakah segmen baru ini? Inilah segmen podcast yang kita akan keluarkan segala-galanya yang interesting untuk kita bersembang bersama. Okey. Sebelum tu, apa yang saya minta lah, okay, you guys, please, tolonglah dulu subscribe, like dan share. Dan saya harap kita boleh bersembang bersama-sama di dalam comment section, okay, supaya kita boleh berinteraktif dan berinteraksi bersama. Okay. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu kan. Siapakah saya ni? Nama saya Dr. Yahya Abdullah. Orang tanya apa kena-mena doktor dengan dunia pemotoran ya? Okay, saya ni sebetulnya seorang racer MSBK. Okay, dulu saya berlomba selama 12 tahun, okay, dalam siri MSS di Sepang. Dan juga saya mempunyai pengalaman dalam motosikal selama saya tak nak beritahu berapa lama, tapi sejak kecil lah, umur saya 6 tahun. Okay, jadi oleh itu saya harap semua orang, you all semua please stay loyal dengan kita punya podcast ni, sebab ada banyak lagi topik-topik yang super interesting akan datang. Okay, kita boleh bersama-sama bincangkannya. Terima kasih. Okay guys, kita nak bincang topik hari ni saya rasa ni topik orang kata age old topic maksudnya ni setiap generasi sejak Malaysia ni menjadi moden, semua orang yang dah ekonominya bagus akan bercerita mengenai topik ni. Topiknya apa? Beli kereta babe, kan? Beli kereta baru atau kereta second hand. Tapi kenapa kita mesti ada kereta dekat Malaysia ni, especially kalau dekat bandar-bandar besar macam KL, Penang, JB, Ipoh, Melaka. Kenapa? Especially dalam Klang Valley ni lah. Statistik menunjukkan dan juga according to gig ekonomi sekarang, okay, kebanyakan kita perlukan transportation, okay, untuk melakukan kerja-kerja ekonomi kita, pergi kerja, jual barang, buat sales. Jadi dengan adanya transport kita yang private yang sendiri, kita boleh bergerak dengan lebih lancar. Kerana kalau nak harapkan public transport agak macam meh sikit kan. Jadi so hassle untuk kita melalui public transport menyebabkan percambahan, okay, jualan kenderaan, especially kereta, okay, dan juga kereta ni tak semestinya secara brand new tapi juga second hand. Jadi topik hari ini kita nak bincangkan soalan membeli kereta baru atau lama. Okey, pada saya lah, okey, soalan pertama, okey, bila kita nak beli kereta ni dah kumpul duit kan. Jadi of course lah semua orang nak kereta baru. Okay? Tapi kenapa kita nak beli kereta baru? Pada saya lah pendapatnya, kereta baru ni lebih kepada trendy. Oleh kerana ada limpahan model, macam-macam model, macam-macam type, macam-macam jenis kereta, okay, untuk pelbagai kegunaan. Jadi bila kita nak memilih tu, wow, macam-macam pilihan yang ada. Jadi berketepatan dengan kita punya kehendak, kegunaan, fungsi yang kita kenakan daripada kereta tu. Okey, kita boleh buat pilihan. Jadi pada saya nombor satu tu kerana pilihan yang banyak, kereta-kereta daripada Jepun, daripada Continental, daripada kereta tempatan. Jadi dekat situ kita boleh tengok, bila nak pilih ni, kita macam ada, orang kata, orang putih katalah, good problem to have. Maksudnya ada limpahan macam-macam. Jadi kita boleh memilih sehingga kita puas. Janji ada duit. Sebab kedua saya fikir bila kita nak beli kereta ni kan, nak yang muda-muda lah. Saya pun pernah muda dulu kan, walaupun saya masih rupa muda. Jadi masa muda-muda dulu yang mustahaknya semua orang nak enjin yang power kan, ciri-ciri yang hebat, yang modern, aerodynamic, spoiler, bumper, sport rim, dahsyat-dahsyat apa semua. Tapi kereta zaman sekarang, walaupun apa segmennya, segmen premium, segmen budget, dia orang dah dapat, okay, all range kereta ni semua dapat teknologi yang amat canggih. Macam kita ambil start stop button, okay, dah tak ada kunci lagi kan. Lepas tu semua kereta sekarang datang dengan TFT screen, okay, touch screen kan, built-in GPS, dan bagi mereka yang macam malas sikit nak on lampu, auto light on, bila masuk terowong pun dia akan nyala sendiri. Lepas tu Malaysia ni negara yang hujan, jadi bila ada serpihan air sikit, auto wiper. Lepas tu memory seat. Jadi
kadang-kadang kita fikir ni, kalau nak beli kereta baru ni, mungkin kerana kita suka teknologi terbaru ni, nak kereta-kereta yang auto cruise ni kan, Honda buat, Proton pun buat, duduk je bersila dalam kereta, dia boleh bawa kita seluruh Malaysia tanpa kita pegang steering pun. Okey, jadi pada saya teknologi yang terbaru ni sangat memainkan peranan dalam kita membuat pilihan. Mungkin kerana masa zaman saya dulu, saya ingat pilih manual atau auto saja. Tapi untuk kereta-kereta baru ni, walaupun dalam segmen bajet, teknologi-teknologi yang canggih, yang automated ni semua dah dapat. Jadi macam saya cakap lah, kereta baru ni sediakan duit saja. Pada saya lah satu lagi yang amat mustahak. Nak bagi orang yang tak pandai pasal kereta, ataupun suri-suri rumah, ataupun awet-awet cun. Biasanya pasal maintenance kereta lah. Okey, sebab bila kita beli kereta baru, datang dengan warranty 3, 5, 7 tahun pun ada warranty. Okey, ada setengah extended warranty. Kat mana mustahaknya ni? Saya pernah pakai kereta baru, saya pernah pakai kereta second hand. Pada saya, bila kita dapat kereta baru ni, kita macam sangat-sangat peace of mind. Kepala kita ni tak ada macam kereta ni akan berhenti tengah jalan ke kan, rosak tepi jalan ke, ada benda-benda yang kita tak boleh nak agak apa rosaknya kan. Dan hasil daripada fikiran ni akan keluar satu anxiety, selamat ke kita travel, ataupun berapa ribu nak keluar kalau nak repair. Jadi history ataupun sejarah kereta tu, kalau brand new, kereta baru, tak ada. Kalau ada warranty defect ke apa ke, dah di cover oleh manufacturer. Jadi pada saya, bila kita nak peace of mind, of course lah, kita cari kereta baru atau kereta brand new. Okey lah pada saya kan. Itulah dia, kalau kita beli kereta baru. Pada saya memang best lah. Tapi yang paling mustahak sekali pada saya lah, kereta baru ni, kita nak balik beraya, kita impress orang. Bagi kaki-kaki yang suka impress, mungkin dapat awet baru kan. Jadi nak ambil hati, apa tahu nak kahwin kan, nak impress saudara mara atau mak mentua. Pada saya ini adalah satu point bila kita tiada tahu tukar kereta bawa balik kampung kereta baru. So pada saya, buatlah pilihan setepatnya, sebab dalam segmen kereta baru ni, of course pricing range dia ada berbagai-bagai. Bagi mereka yang mampu, bolehlah ambil premium line 200-300 ribu ke atas. Maybe Continental punya brand macam BMW, Alfa, Mercedes. Tapi kereta yang 100 ribu ke atas pun juga kan. Pada saya, limpahan model daripada 70 ribu ke atas, walaupun daripada local manufacturer seperti X70, X50. Saya cuma nak beritahu tentang features-features kereta premium yang ada pada kereta yang bawah harga 60,000. Jadi possible ke tu? Disclaimer, tak ada siapa yang bayar saya tak ada manufacturer yang bayar saya. Ni kejujuran saya daripada hati. Contohnya Axia baru ni, features dia kalau saya cerita, mungkin 2-3 tahun lepas saja ada di kereta yang mungkin flagship models. Tapi sekarang dah ada. Macam mana dia orang boleh buat tu? Saya listkan, saya dah tulis list ni, apa yang kereta RM60,000 ke bawah ni ada. Digital dash, full digital dash. Sekarang semua kereta-kereta kereta-kereta kecil ni pun, kereta-kereta murah ni pun, orang kata bajet pun dah ada. Axia ni datang lagi dengan lane departure. Dia boleh detect bila kita tukar-tukar lane. Ada ASA, Advanced Safety Assist. Ada sensor untuk pre-collision. Nak berlanggar, dia boleh detect. Pre-braking, dia boleh brake automatically untuk jagakan jarak supaya kereta tak berlanggar. Apa lagi? Lane keeping, supaya dia boleh stay dalam lane kereta. Kalau kita pergi daripada KL sampai ke Perlis pun, dia boleh stay dalam lane yang sepatutnya yang paling optimum. Parking assist, parking pun nak kena tolong. Jadi kalau kita pergi ambil lesen dulu, kemainlah tester tu suruh kita parking macam mana kan, dengan teknik berpelbagainya. Tapi sekarang kereta ni boleh parking sendiri. Headlamp assist. Abang saya dia cakap, nak buka lampu pun nak suruh kereta tu sendiri, ada jari tak boleh. Tapi kereta tu dah boleh buat, biarlah dia buat sendiri kan.
features yang terbaik saya rasa lah, ini paling mustahak lah. Airbag ada 6. Kereta kecil, kereta bukan premium, kereta yang bawah 60,000 boleh ada airbag sebanyak 6. Dulu mungkin airbag hanya ada 1 atau 2 di depan, tapi sekarang kereta yang berharga 60,000 pun boleh ada 6 airbags. Okay. Dan juga ada contohnya lagi VSC, Vehicle Stability Control. Jadi ini semua premium features bagi kereta-kereta yang flagship dulu dah ada dalam kereta yang harga marahin. Memang terbaik lah. Okay guys, tadi kita dah bercerita tentang kebaikan kereta baru lah. Tapi of course, kalau kita cerita pasal kereta baru, number one lah, premium dia adalah apa? Duit. Di mana kau duit? Tapi bila kita cerita kat situ, tak semua orang juga perlukan kereta baru. Bukan hanya duit saja, tapi mungkin bajet yang dia nak tu adalah mungkin dalam range yang apa yang dia nak spend. Jadi yang saya tengok lah, kenapa orang beli kereta-kereta second hand? Sebab the truth is lah, okay, sebenarnya bila kita tengok susut nilai kereta tu, you beli je kereta, you bawa balik rumah, 20% dah gone dah dia punya nilai, kan? Jadi tak semua orang pun peduli nak pakai kereta brand new, kan? Kerana harganya mungkin kalau kita ambil beza 20% tu, conditionnya lebih kurang, maintenance pun masih baik lagi, dan kereta zaman sekarang warranty is transferable, kan? Boleh transfer kepada owner baru. Dan kalau kereta-kereta yang masih lagi di dalam warranty tapi dah jadi second hand, owner baru tak perlu risau tentang kerosakan kerana warranty tu masih cover. Jadi apa yang dia nak sebenarnya? Dia nak saving. Saya ambil contoh lah, saudara saya ada beli Honda BRV, beza kereta tu 6 bulan, 9 bulan dia kata saya, tapi bezanya 20,000. Jadi kereta saya tengok, ni brand new ni, plate pun baru lagi, tapi dia save 20,000 lebih ringgit untuk basically kereta yang, of course kereta kita beli mungkin kita nak run in sikit, nak break in sikit. Jadi owner pertama tu dah break in kan, dah ngam-ngam untuk dia, dan dia saving sebanyak 20,000 ringgit lebih. Saya pun terfikir, okey sangat ni. Jadi bajet ni kadang-kadang bukan kerana orang tak ada duit, tapi tak perlu nak spend banyak itu dan kita dapat basically benda yang sama. Fikir-fikirkanlah. Okey, ni pendapat saya lah. Kenapa market second hand tu banyak lagi orang nak, kan? Ni actually happen pada saya juga sendiri, dan abang saya pun ada macam tu fikir. Ni macam ni. Bila kita bayar satu premium untuk kereta baru, kita ambil kata 60,000 lah, kita dapat kereta baru, latest teknologi. Dan macam saya sebut tadi, Azia tu, okay, kita dapat semua. Tapi setengah-setengah kita ni orang kata brand conscious Bobby. Kita ni suka brand, kita ni suka image, kita suka gaya. Untuk RM60,000 ni, kalau saya cari kereta second hand, dapat apa? Wah, macam-macam. Walaupun kereta tu mungkin 8 tahun, 7 tahun, mungkin 9 tahun. Tapi kalau kita pilih Mercedes ataupun BMW, kan, memang dapat. Dan biasanya kereta premium ni walaupun dah berumur sikit, tapi masih baik lagi, conditionnya bagus, dan juga maintenance-nya masih lagi boleh bincang lah orang kata, kan. Jadi untuk setengah orang yang mungkin bukan kereta pertama mereka, mungkin kereta keempat, kelima, keenam, dia orang dah tak berapa kisah, okay, untuk melayan kereta baru ni. Mungkin mereka akan cari, macam saya juga, saya akan cari satu kereta yang premium, tapi walaupun bukan latest, tapi harganya ada dalam range kereta yang orang kata budget ni. Tapi kita dapat kereta yang Continental ataupun features yang walaupun sedikit ketinggalan, tapi masih lagi superior daripada segi driving dia, daripada segi looks dia, daripada segi of course prestige dan status dia. Jadi ada juga yang saya tengok dari segi especially bagi segmen 40 ke atas, okay, mungkin tak akan beli kereta baru, tapi akan beli kereta second hand yang mungkin premium atau flagship satu masa dahulu. Jadi kita orang ni nak enjoy, okay, nak enjoy macam mana rasa satu brand yang flagship, okay, tapi yang kita boleh mampu. Mungkin time tu kita tak mampu, sekarang dah boleh mampu, dan masih lagi drivable, dan keretanya masih cantik lagi. Okay, kalau nak balik jumpa mertua ke saudara ke, kita tak segan. Itu cerita dia. Guys, jadi kita dah bercerita, okay, kenapa kita perlukan kereta, dan kita dah explore sikit sebanyak kenapa nak beli kereta baru. Kita dah bercerita juga apa kebaikan kereta second hand ni, kan.
Jadi cuba kita compare dua-dua secara direct. Macam saya dah cakap tadi kan, kita nak tahu antara dua ni mana yang, saya tak kata sesuai untuk semua, tapi kurang-kurang pointnya ada. Jadi kita boleh buat satu pilihan yang orang kata ukur baju di badan sendiri kan. Jadi kita tengoklah tentang harga kan. Tentang harga tadi, boleh katalah kereta di Malaysia ni kalau brand new mahal, tapi kemampuan untuk kita membeli kerana kita boleh buat loan kan. Jadi loan sampai 7 tahun, 9 tahun, ada government loan boleh buat sampai 10 tahun. Kereta pun dah masuk dalam tanah, boleh bayar loan lagi. Jadi itu kadang-kadang macam ironik sikit. Tapi affordability ada, boleh beli. Hanya perlu 60% daripada gaji maksimum dah boleh buat keluar kereta. Dan sekarang macam-macam skim untuk beli kereta. Kalau kita ambil loan, lepas tu interest rate pada saya interest rate di antara 2.55 hingga untuk kereta baru lah kan. Dan kebanyakan kereta second hand ni mungkin 4.84 ke atas. Yang bawah 10 tahun lah. Of course atas 10 tahun kereta ni tak boleh loan, atau kalau nak loan nak kena pakai kredit. Jadi berbaloi ke kita loan lama-lama kereta untuk apa tujuan kereta tu kan? Sebagai untuk transport, untuk hantar anak bini pergi kerja, sekolah, atau untuk meniaga, atau untuk kita seronok, show off. Apa tujuan kita? Jadi itu terpulang pada masing-masing. Jadi mengikut trend, kalau kita nak tukar kereta selalu, sambung je lah kan. Sambung bayar, ataupun trade in sambung. Kereta baru, kereta second hand pun kita boleh buat macam tu. Tapi adakah price-nya justify? Hanya you all saja boleh jawab kan. Pada saya lah, saya dah merasa pakai kereta baru, pakai kereta second hand. Tujuan saya apa sekarang ni? Kalau macam saya ambil contoh diri saya sendiri, saya hanya perlu satu alat untuk gerakkan saya ke sana kemari. So saya akan pilih yang paling budget. Maksudnya minyak bagus, maintenance kurang, spare part tahan, kereta yang tak memeningkan kepala saya kan. Tapi mungkin bagi orang yang muda, yang nak ada rangi sikit lifestyle-nya, mungkin kereta-kereta yang mungkin exotic sikit. Tapi ingat kereta-kereta macam ni dia datang dengan mungkin maintenance cost yang tinggi kerana spare part-nya mahal. Dan reliability, ketahanan kereta tu sendiri, kita nak kena bacalah dulu review kan, tengok apa previous owners ataupun ringkasan-ringkasan daripada orang yang pernah pakai kereta ni. Jadi baru kita boleh ada, orang kata, jawapan-jawapan yang kita tak syak lagi lah sebelum kita beli kereta tu. Guys, kita ambil yang satu topik pasal beli kereta ni. Pada saya, tak kira kereta baru ke kereta second hand, saya rasa sangat mustahak. Road tax dan insurans, especially insurance. Kenapa? Sebab trust me lah, saya pun pernah mengalami perkara berkenaan insurans ni, iaitu aksiden, kemalangan. Jadi bukan sekali, jadi tak adalah banyak sangat kali. Tapi kalau tak ada insurans, saya rasa susah juga hidup saya. Jadi bagi mereka yang membeli kereta ni, dan bila nak renew road tax dan insurans, berapa banyak kita nak insure kan? Sebab kereta semakin banyak di jalan raya, dan probability untuk berlaku kemalangan sangat tinggi di Malaysia ni kan. Kita ikut statistik, Malaysia ni adalah negara yang paling tinggi kemalangan, top 1, 2, 3 dalam dunia kemalangan jalan raya. Jadi bagi yang naik kereta tu kena sentiasa ready lah. Sebab kalau tak ada kemalangan jiwa tu tak apa kan, satu hal juga. Tapi kereta tu sendiri kita nak repair macam mana? Kadang-kadang terlibat dengan lori, total loss. Baru-baru ni pula banjir kereta semua tenggelam, total loss. Macam mana tu kita nak revive kereta tu sendiri kan? Jadi adakah insurans yang kita ambil ni cover cuaca, pokok tumbang kan? Yang terbaru ada clause untuk boleh tambah sikit kalau ada mishap dalam hujan lebat ke apa, kena tambah. Jadi insurans ni pada saya sangat mustahak sebab saya pernah kena. Kalau tak ada cover insurans ni, satu, kalau kita kena saman atau nak cover kereta orang yang kalau kita langgar pula macam mana. Jadi insurans ni pula satu tahunnya pun kita kena bayar premium yang tinggi. Dan kita kena fikir pasal NCB untuk tidak claim atau nak claim supaya kita dapatkan bonus, making discount.
bila kita ambil tiap tahun. Jadi semua tu kita tak boleh ambil semi-level. Mungkin masa muda dulu ada juga terfikir benda-benda macam ni, tapi macam tak apalah, jalan terus saja. Tapi bila kita dah berumur ni, kita mesti lebih matang, okay, dalam memilih polisi insurans yang tepat supaya dia cover kita dalam benda-benda yang macam ni. Sebab bawa kereta di jalan raya, especially di bandar-bandar besar ni, adalah satu risiko yang tinggi. Okay, itu hakikatnya. Okay guys, ni saya turunkan energy sikit. Kenapa? Kerana ni nasihat mak sebetulnya. Kan, mak saya selalu advise, kalau nak beli benda-benda macam kereta ni, biarlah dia ada value di kemudian hari. Jangan beli tak tengok. Kalau nak beli second hand, tak tengok berapa ramai owner. Kita tengok kereta tu cantik, mungkin dah dibuat oleh owner kelima. Tapi sebelum-sebelum tu macam mana history dia? Reliable tak? Kalau kita tengah drive, tengah hujan dekat highway, kan, sekali kereta tu berhenti dekat tengah-tengah lane, tengah laju tu, kan bahayakan nyawa kan. Jadi pernah terkena kat saya juga. Betul mak saya cakap kan, nasihat mak tu betul. Dan saya pun, keluarga saya pun kaki kereta juga. Walaupun saya ni kaki motor, tapi yalah, sama juga automotif ni kan. Jadi abang saya selalu cakap kat saya lah tentang kalau beli tu susut nilai dia macam mana kan. Kalau nak jual balik, saya pun tak ada fikir lah nak pakai, buat apa nak fikir nak jual. Kita bukan salesman kereta. Tapi hakikatnya bila alamak, aku dah menyampah lah kereta ni, macam mana aku nak jual? Wah, kalau kita buat pilihan yang tepat, beli kereta yang condition yang betul, ataupun sekurang-kurangnya kita cuma spend masa lebih je nak tahu kondisi kereta tu dan market value dia kemudian hari. Jadi mungkin kita tak ada rasa rugi sangat. Sebab pernah berlaku, okay, kawan-kawan saya beli kereta yang mungkin fancy-fancy orang kata, atau bukan mainstream cars. Jadi akhirnya keretanya breakdown kan. Bila breakdown sekali, 2 kali, 3 kali, masuk 7-8 kali, apa lagi jual lah besi buruk kan. Sebab value ni dah tak ada langsung. 2 sebab bila tengok geran dah dekat 10 owner kan. Saya tak katalah ada sampai 10 owner, tapi saya dah tengok kereta sampai 5 owner nama kan. Jadi kalau saya punya kereta sendiri, kalau ada 5 owner, saya pun syak kan. Orang nak beli, ini reliable ke tak? Lepas tu kalau nak jual balik dah sampai 5 owner kan. Berapa je boleh jual balik? Lalas akhirnya tolaklah ke kedai, besi buruk. Jadi daripada 2 segi tu kita kalah. Jadi pada saya mustahak, walaupun kita ni ada duit pada mula-mula tapi ni especially kepada kereta second hand lah. Jadi kalau kita tak boleh nak jaga sangat kereta ni, of course kita beli kereta baru. Tapi kalau kita ni ada kesedaran, okay, terima nasihat kan daripada orang yang lebih pandai tentang kereta ni, berpengalaman, jadi kita dengar lah. Jadi pada saya, inilah tujuan podcast hari ni. Akhirnya kita nak bercerita tentang menasihati kan, apa poin yang sebenarnya berkenaan dengan kereta baru dan kereta lama, dan nasihat-nasihat yang mungkin salesman tak akan beri kan, mungkin kawan-kawan tak akan beri, tapi yang saya alami ni pengalaman buruk lah juga kan. Akhirnya nasihat tu daripada mak sendiri kan. Mak sendiri yang tua pun boleh fikir, okay, tentang keselamatan kita atas jalan raya kan. Dan mungkin abang-abang kita yang dah pakai kereta-kereta macam ni, dia dah tahu value-nya. Jadi kita ambil nasihat-nasihat ni dari segi of course keselamatan dan value kereta. Jadi kita selamat lah, okay, insya-Allah, daripada 2 segi tu. Okay, terima kasih. Okay guys, nampaknya ada soalan. Sekejap, daripada siapa ni awet lah, Syasha namanya. Ya Syasha, apa soalannya? Okay, ini soalan yang sangat lazim orang bertanya. Soalan ni compare dengan saya ni student, jadi saya nak jimat. Okay, saya ada bajet yang terhad lah. Apakah kesamaan married couple yang baru berkahwin, tak ada anak kan, dan student ni? Dia punya concern dia pada saya lah adalah nak simpan duit. Sebab dua-dua baru nak hidup. Dan kebanyakan orang macam ni, dia berada di bandar. Jadi nasihatnya adalah kalau nak save duit, of course lah kita cari kereta second hand yang mungkin mainstream. Okay, bila kita cari kereta second hand, pada saya lah, kita jangan cari kereta yang brand yang pelik-pelik kan. Jadi kita beli brand yang lazim. Saya tak nak sebut brand apa, tapi rasanya kalau kereta tu banyak orang pakai kan, banyak di jalan raya, dan kita tengok kesana kemari ada kan, dan kita tanya bengkel kan, kebanyakan bengkel boleh repair kereta apa yang senang, dan spare part yang murah, dan maintenance yang reliable. Jadi kita pilih kereta tu.
Tapi macam saya tengok banyak macam Cik Syasha bertanya, kalau saya berkahwin kan, saya ada young family, mungkin expecting untuk dapat anak pertama lah kata, jadi adakah saya nak gunakan kenderaan yang tak reliable? Pada saya, kalau boleh, kalau mampu, spend untuk satu jangka masa yang mungkin investment mungkin 5 hingga 6 tahun beli kereta baru satu, kerana kalau bila isteri nak beranak nanti, kalau apa-apa hal, boleh sampai tak hospital bawa bini ni. Sebab kini terus-terang saya cakap dah berlaku kat saya. Alhamdulillah kereta saya jadi nak hantar ke hospital, nak hantar apa, kita boleh ketawa lawak kat sini sekarang, tapi kalau bila sampai orang tu nak beranak, sakit perut apa semua, kalau kita tak ada kereta yang baik, ni anak nak datang kan, jadi kita kena sambut dengan baik kan, kita tak nak apa-apa mishap berlaku. Jadi kita tengok dekat mana point kita ada family tu. Kalau macam kita masih lagi tak ada anak, mungkin masih lagi kita boleh gunakan untuk jimat, untuk mulakan hidup baru, beli rumah, kita boleh beli kereta second hand, tapi kereta yang mainstream, semua orang pakai dan kita tahu bengkel boleh repair dengan senang dan murah. Tapi kalau kita ada extended family, belilah kereta baru. Itu untuk keselamatan. It's worth it. Saya sebagai doktor, bukan saya nak bedah orang atau bedah kereta, tapi saya nak luahkan you all. Saya nak keluarkan you punya isi hati dan pendapat, supaya kita boleh share, kita boleh lebih lagi tahu tentang apa-apa cerita tentang topik-topik yang kita akan sampaikan pada kemudian hari juga. So saya perlukan you all tolong subscribe, like dan share. Stay setia bersama kami di Talk Gear. Semoga kita jumpa lagi di masa akan datang di dalam topik yang super best. Bersama saya Dr. Yahya Abdullah. Terima kasih.